Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala sayyiduna wa habibuna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Telah bersabda Rasulullah SAW, agama itu kalau kita terjemahkan adalah nasihat. Yang saya muliakan kepada para alim ulama, secara khusus ashabul fadilah yang hadir bersama kita pada malam ini, yang dimuliakan Maulana Husin, yang seterusnya yang dimuliakan Al-Habib Mahdi Al-Hamid, yang dimuliakan juga Maulana Ihsan bin Abu Bakar, yang saya muliakan Al-Fadhil Dr. Aiman Al-Akiti, dan tidak dilupakan Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Hafiz Za'farani, hafizahumullah ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. An-nasihah dalam hadis tadi bukan bermakna nasihat, iaitu advice. Itu hanya satu serpihan kecil daripada elemen nasihat yang lebih besar, iaitu sincerity, iaitu keikhlasan. Bila ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat itu buat siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nasihat itu adalah pertama untuk Allah, kedua untuk kitabnya yakni Al-Quran, ketiga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keempat untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, dan yang kelima untuk orang Islam secara umum. Maka jelas daripada jawapan Nabi SAW itu, nasihat di situ bukan bermakna nasihat. Tak mungkin kita menasihati Allah, tidak mungkin kita menasihati Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan adalah keikhlasan. Secara ringkas, ikhlas kita kepada Allah SWT tentulah membersihkan segala amal ibadah kita daripada syirik, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi, yang tersembunyi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mereka itu menyembah, beribadah kepada Allah mukhlisin, hal keadaan penuh keikhlasan, dan hunafa, tetap teguh di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak untuk kita ikhlas kepada Allah taala, pastilah menuntut supaya kita itu kenal akan Allah taala. Sebab itu disebut oleh ulama awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bermula dengan pengenalan akliyah, yang mana para ulama kita telah menyusun ilmu yang dikenali sebagai ilmu tauhid, atau di Nusantara juga lebih dikenali sebagai ilmu sifat 20. Maka dalam kita menuju kepada Allah Ta'ala, membersihkan diri kita daripada syirik zahir dan batin, maka jangan sampai kita menambaikan ilmu yang penting ini, dan jangan sampai kita terpedaya dengan serangan-serangan yang dilancarkan terhadap pengajian sifat 20. Katanya bid'ah, tidak ada zaman Nabi SAW, katanya pengaruh falsafah Yunani itu dan ini. Pertama, mereka yang menuduh ilmu sifat 20 ini sebagai bid'ah, mereka mungkin tidak dapat membezakan antara penyusunan dan ilmu. Penyusunannya baru, ya tajwid misalnya, sahabat tidak belajar macam kita, ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Penyusunan tajwid baru, tetapi tajwidnya tidak baru. Zaman sahabat lagi, pada sahabat membaca Al-Quran dengan tajwid, betul panjang pendeknya, tepat makhraj hurufnya. Demikianlah, tak mungkinlah ilmu sifat 20 itu bid'ah. Tidak mungkin, saya kata bukan kan jangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bahkan zaman Nabi Adam alaihissalam yang namanya mukminun, orang yang beriman, tidak mungkin tidak akan tahu bahawa Allah wujud. Bahawa Allah wujud tidak ada permulaan namanya kidam. Bahawa Allah wujud tidak akan ada perakhiran namanya baqa. Bahawa Allah itu tidak sama seperti makhluk dan tidak mungkin makhluk sama seperti Allah namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada tempat. Itulah namanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau kita bilang satu persatu secara berlapang dada dan cerdas akal fikiran, pasti kita tahu bahawa ilmu ini telah diketahui oleh manusia semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya kan penyusunan itu datang kemudian. Kalau dikatakan ini ilmu adalah ilmu falsafah Yunani, maka tolong namakan ahli falsafah Yunani mana yang mengajar ilmu sifat 20. Dalam kitab mana bila mengajar sifat 20. For the sake of argument, katakanlah sahaja kaji punya kaji terjumpa seorang ahli falsafah Yunani, beliau berpegang dan mengajar pada orang ramai bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah, tidak berhajat kepada yang lain, maha esa zat, sifat dan af'alnya dan seterusnya. Maka berarti ahli falsafah Yunani tersebut orang yang beriman, dan sesiapa yang menolak salah satu daripadanya akan menjadi kafir wal iyazubillah. Maka setelah kita kenal Allah Ta'ala dengan akal, pergilah kita kepada beramal dengan ilmu fiqh. Sangat batil orang yang kononnya berdasarkan ilmu hakikat lalu membelakangkan syariat. Ini adalah cinta yang palsu. Ya, orang kata dia sudah hakikat maka dia tidak solat. Pernah saya ditanya di Pulau Pinang, kata dia, Ustaz, lagu mana kita nak jawab kat kawan-kawan? Mereka kata kulit tak penting, yang penting isi. Jenis yang hakikat saja solat tak mau. Saya kata tak tahu nak jawab lagu mana lah. Suruh mereka main sini tak pakai kulit dulu, kita tengok lagu mana jadi lagu mana. Tinggal kulit kat rumah, main dengan isi saja, boleh ke? Kalau tak boleh, tak usah duk sembang derai hangat lah pasal kulit tak penting, isi saja penting. Baik, yang kedua adalah kita itu ikhlas kepada Al-Quran. Berarti dengan kita bukan sahaja membaca Al-Quran dengan betul, bahkan kita cuba memahami apa yang dituntut dalam Al-Quran. Bukan sahaja kita memahami apa yang dituntut dalam Al-Quran, bahkan kita beramal dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka di sini sangat penting di zaman kita, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Fadhil Maulana Husin sebentar tadi, ada segolongan yang menslogankan berpegang dengan Quran dan Sunnah ke tahap mereka membelakangkan tafsiran para alim ulama. Jadi berpegang dengan Quran Sunnah itu slogan yang dipersetujui. Tetapi bagaimanakah cara berpegang beramal dengan Quran dan Sunnah kalau tidak melalui pintu ulama? Kalau mereka mengatakan, oh saya tengok dahulu, kalau ulama itu ikut Quran hadis, saya mahu ikut dia. Tapi kalau ulama itu tak selari dengan Quran hadis, saya tak mahu ikut. Makanya macam mana kamu nak menilai ulama itu selari atau tidak Quran dan hadis? Tidak akan Nabi SAW mengisyaratkan bahawa ilmu itu melalui ulama ketika mana Nabi SAW beritahu innallaha la yanza'ul ilma intiza'an yantazuhu 'anil ibad. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara Allah menyentapnya daripada hamba, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikan para ulama. Orang yang hatinya terang, dia tahu kalau di situ isyarat yang jelas bahawa ilmu itu jambatan dan pintunya adalah ulama. Kemudian para ulama mengatakan dalil kita wajib memahami agama kita ini, menyelesaikan pertikaian kita ini melalui ulama adalah ayat suci Al-Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu itu tanazuk, berbalah tentang satu perkara, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kata pada para ulama, inilah ayat menjadi dalil wajib ikut ulama, kerana yang mampu mengembalikan sesuatu masalah kepada Quran dan Sunnah hanyalah para alim ulama. Jadi secara praktikalnya, untuk kita ikhlas dengan Al-Quran, untuk kita beramal dengan Al-Quran, maka kita belajarlah cabang-cabang ilmu yang telah ulama gali dan hidangkan, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya dan juga ilmu tasawufnya. Maka dalam ilmu fiqahnya jangan kita membelakangkan mazhab. Ada di zaman kita orang mengatakan tidak perlu ikut mazhab. Bahkan ada orang yang mengharamkan bermazhab kerana kata dia kita sudah ada Quran dan Sunnah. Zaman Nabi pun tidak ada mazhab, kata dia. Jadi orang yang bercakap sebegini, dia tidak faham mazhab sebagai satu konsep. Yang dia faham mazhab hanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali memang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi di zaman Nabi SAW, Nabi SAW telah mengiktiraf konsep bermazhab. Nabi mengiktiraf pendapat sahabat-sahabat yang berbeza, yang sudah tayamum dan solat lalu tidak ulang solat, Nabi kata ikut sunnah. Yang solat lagi sekali, Nabi kata walakal ajru marrataini, bagi kamu pahala 2 kali. Berarti Nabi SAW mengiktiraf pandangan yang berbeza dalam keadaan dalilnya tidak ada. Bahkan dalam keadaan dalilnya sudah ada pun, Nabi SAW mengiktiraf perbezaan dalam memahami dalil. Dalil yang jelas yang keluar daripada lisan Nabi SAW, la yusalliyanna ahdakumul asra illa fi Bani Quraizah, jangan seorang daripada tentera yang dihantar kepada Yahudi Bani Quraizah ini sembahyang asar kecuali kalau sudah di kampung Bani Quraizah. Ketika itu ada sahabat yang sembahyang dahulu dalam perjalanan, sedangkan belum sampai di kampung Bani Quraizah, dan sebahagian hanya sembahyang di kampung Bani Quraizah walaupun waktu asar telah habis. Dan Nabi SAW tidak mengkritik salah satu, kerana masing-masing mempunyai kefahaman yang berbeza. Yang salat dahulu memahami arahan Nabi berarti bersegera, berjalan dengan cepat. Yang sembahyang kemudian memahami secara literal, iaitu nanti hanya boleh sembahyang di kampung Bani Quraizah. Kenapa kita ikut satu mazhab saja? Adakah mazhab lain tidak betul? Tidak demikian. Ya, mazhab yang pelbagai semenjak daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, disebut oleh Maulana tadi ada 100 lebih ulama-ulama sahabat yang boleh berijtihad. Takdir Allah sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, semua mazhab-mazhab ini pupus, tidak sampai kepada kita secara sempurna kecuali 4 mazhab yang ada sekarang. Jadi ikut 4 mazhab bukan kerana ta'assub, kerana itulah yang Allah Ta'ala masih kekalkan sampai kepada generasi kita. Habis kenapa tak amal 4-4, hanya mazhab Syafi'i sahaja? Masya Allah, tabarakallah, di zaman dahulu Allah kurniakan orang-orang alim 4 mazhab, tapi akhirnya beramal dengan satu. Di zaman kita ramai orang-orang yang berangan-angan satu mazhab pun tak faham, nak amal 4 mazhab. Kita beramal satu mazhab bukan kerana ta'assub, kerana itulah yang kita belajar, maka kita itu beramal dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Jadi kesimpulan ikhlas kita dengan Al-Quran, jangan kita abaikan ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama, kerana ulama lah menjadi jambatan untuk kita memahami isi Al-Quran. Kerana kalau tidak kena gaya seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, dia boleh terjerumus di dalam kesesatan. Ikut Quran pun boleh jadi sesat. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira. Dengan apa yang ada dalam Quran itu ramai yang menjadi sesat, dengan apa yang ada dalam Quran juga ramai yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan tadi ayat suci Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya kamu itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ittiba', kamu ikut akan daku, nescaya Allah kasih kepada kamu. Jadi keikhlasan kita kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan kita itu mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa orang sekarang, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya konsep mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diselewengkan atau terseleweng bila mana ada orang mendakwa bahawa ikut sunnah Nabi berarti jangan buat apa yang Nabi tak buat. Syekh, kita ikut sunnah Nabi, Syekh, apa Nabi tak buat, kita tak usah pandai duk mereka lah. Yang hang sembang itulah mereka. Bila masa pula Nabi SAW larang kita buat apa yang Nabi tak buat? Cuba tengok Al-Quran, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil dan amalkan, dan apa yang dilarang oleh Rasul hendaklah kamu berhenti. Maka Al-Quran mengatakan yang Nabi larang, bukan wa ma lam yaf'alhu, apa yang Nabi tidak buat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku telah melarang kamu daripada satu perkara maka hendaklah kamu jauhi. Dan dalam ilmu usul fiqh juga para ulama menerangkan bahawa agama kita ini terbina di atas banyak sumber. 4 sumber yang utama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Mendakwa tidak boleh melakukan satu perbuatan kalau Nabi SAW tidak melakukan, berarti mengenepikan Al-Quran, berarti tidak menghiraukan ijma', berarti tidak pandai menggunakan qiyas, hanya fokus pada satu lorong namanya lorong sunnah. Padahal lorong sunnah masih luas. Ada sunnah perkataan, ada sunnah pengiktirafan, dan ada sunnah perbuatan.
Maka sunnah perbuatan ini hanya satu cabang daripada sunnah, dan sunnah hanya satu cabang daripada cabang-cabang daripada mana agama kita ini terbina. Dan ikhlas kepada Nabi SAW bukan hanya ikut kepada amalan zahir semata-mata, tetapi juga pergi kepada zauqiyah, pergi kepada perasaan, pergi pada rasa cinta. Perhatikan diri kita masing-masing. Adakah dalam kita mendakwa ikut sunnah Nabi SAW itu hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita merasa memandang serong dan negatif kepada saudara-saudara seagama kita? Kalau itulah yang ada di dalam hati kita, dalam rangka kita itu mengatakan ikut sunnah Nabi SAW, maka kita kena muhasabah sebenarnya, bimbang kalau kita itu talbis, terpedaya dengan nafsu kita semata-mata. Kerana sunnah Nabi SAW juga mementingkan kasih sayang. Tidakkah telah disebut sebentar tadi oleh Maulana Husain hadis Nabi SAW, iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidakkah keywordnya itu adalah hub, kasih sayang? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia kasih. Berarti kesempurnaan iman seseorang itu bergantung ke atas kasihnya kepada Nabi SAW. Bukan hanya semata-mata amalan yang zahir, kerana macam mana sekalipun kita beramal zahir pasti tidak akan sama dengan amalan Nabi SAW. Pasti penuh dengan kekurangan, pasti penuh dengan kecacatan. Tetapi masih lagi Allah kurniakan kepada kita ruang dalam hati untuk kita mengasihi kepada junjungan Nabi SAW, dan kita mendapat bisyarah al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih. Jangankan kata kasih kepada insan yang istimewa, bahkan keimanan kesempurnaannya dijadikan tergantung kepada kasih sesama saudara seagama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga itu dia mengasihi buat saudaranya apa yang dikasih buat dirinya sendiri. Maka dalam kita itu ada kesungguhan, ada semangat untuk mendekatkan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai hati kita kering daripada rasa kasih kepada umat Nabi SAW, rasa belas kepada umat Nabi SAW. Sentiasalah kita mendoakan dengan doa para wali, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perelokkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lepaskanlah umat Nabi SAW daripada segala musibah dan bala bencana. Yang kedua terakhir, iaitulah kita ikhlas kepada para pemerintah, iaitu kita nak mereka itu berada di atas jalan kebenaran. Bukan kita itu ingin mengambil kedudukan dan pangkat mereka, bukan kita itu mahu mengambil kekuasaan mereka, tapi kita tidak mahu mereka itu berada pada posisi pemerintah yang zalim. Kita mahu mereka itu termasuk orang yang dinaungi dengan bayangan arash pada hari kiamat, iaitu pemerintah yang adil. Maka kita menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita katakan kita dengan pemerintah ini, insya-Allah jangan sekali-kali kita benarkan diri kita dipergunakan oleh mereka, tapi jadikan mereka itu dipergunakan untuk agama. Kerana kalau orang-orang berkuasa dipergunakan untuk agama, mereka menjadi insan yang berguna. Sedangkan kalau para alim ulama dan asatizah dipergunakan oleh pihak berkuasa, mereka menjadi orang yang tidak berguna. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang terakhir, kita ikhlas kepada umum umat Islam. Itu telah digariskan dalam hadis yang disebutkan tadi. Keyword dia mudah sahaja. Apa sahaja yang kita suka dilakukan kepada kita, kita lakukan kepada saudara seagama kita. Apa sahaja yang kita benci dilakukan kepada diri kita, maka kita tegah daripada berlaku kepada saudara seagama kita. Dan apa salahnya kalau ada orang-orang yang tidak seeleran dengan kita, yang troll kita, yang caci kita, yang fitnah kita, maka di belakang dia kita mendoakan kebaikan, hidayah, taufik, istiqamah buat dia. Kerana itu doa fi zahril ghaib diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat mengatakan bagi kamu apa yang kamu doakan buat orang yang tersebut. Jadi saya mohon maaf atas keterlanjuran, kesilapan percakapan saya ini di kalangan ahli ilmu. Mungkin masa makan nanti boleh tegur apa yang silap. Apapun saya berharap sedikit yang saya sampaikan ini dengan izin Allah Ta'ala memberi manfaat kepada diri dan juga kepada yang mendengar. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.